kerana sifat Nabi itu siddiq dan juga amanah. Maka untung orang yang berniaga, kena pula sekarang ni saya tengok siapa berniaga SKB memang boleh jadi kaya. Ni COVID nak datang balik, automatik kita punya defense naik balik, tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal. Baru ni macam drop sikit. Naik COVID balik, sekarang ni di China 1 juta sehari COVID naik. Dan diramalkan, saya pun dipahamkan orang nak pergi umrah mulai besok lusa ni, semua kena buat imbasan kesihatan. Balik, batuk saja, demam saja, tak boleh balik rumah. Duduk pusat kuarantin. Sebab apa? Sebab apa? Kalau China naik, potensi negara Asia naik sangat tinggi. Jadi, bukan kita doa COVID. Tapi bila COVID, sale SKB akan naik berganda-ganda. Kan? Jadi maknanya, at-tajirus saduqul amin. Jadi kita tak nak bincang pasal berniaga ni, itu selingan saja. Hari ni kita akan bincang tentang salah satu sifat yang Allah sebut di dalam doa tadi, wa syukrika, jadilah hamba Allah yang bersyukur. Jadi tajuk perbincangan kita dalam tazkirah pagi kita dalam usrah Miftahul Jannah ini, jadilah hamba Allah yang bersyukur. Kan saya sebut tadi, kalau kita boleh ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dia akan jadi 3 sifat ini menjadikan dia panggil seseorang tu jadi superpower. Kan? Superpower. Power bukan business sukses saja. Kalau tak ada 3 ni, dia tak jadi power. Siapa pun jadi pemimpin, tak ada 3 ni hancur. Jadi suri rumah, jadi ibu bapa, jadi siapa pun mesti jadi orang yang banyak ingat Allah. Yang kedua, orang yang banyak syukur. Yang ketiga, orang yang banyak ibadah. 3 ni akan selamat dunia dan akhirat. Baik, nota tadi saya dah bagi pada Kak Nesh untuk kita edar-edarkan. Boleh rujuk, tajuknya jadilah hamba Allah yang bersyukur. Bagaimana menjadi hamba Allah yang bersyukur? Berikut ini penjelasan beberapa ayat tentang syukur. Jadi pagi ni kita tengok setakat yang boleh bincang, apa makna syukur. Yang keduanya, syukur ini salah satu sifat Allah. Yang ketiga, syukur ini juga sifat para nabi. Yang keempat, syukur ini satu ibadah. Nampak syukur, alhamdulillah. Nampak kecil, tetapi sangat besar impaknya kerana dia ibadah. Yang kelima, kita akan tengok apa dia buah manis ataupun impak daripada jadi orang yang bersyukur. Yang keenam, apa dah tanda-tanda hamba yang bersyukur. Kita tengok tanda ni, ada tak pada diri kita, layak tak kita memiliki title seorang hamba yang telah syukur pada Allah. Yang ketujuh, kita akan lihat apa dia tips agar kita jadi hamba yang syukur. Yang ke-8, ada juga cara syukur yang salah pada sisi syarak. Jadi itu dia panggil nota lengkap lah. Untuk tajuk syukur ini, kita bincang setakat yang kita boleh. Baik. Apa makna syukur? Syukur ini secara bahasanya isna ala muhsin bima aulakahu minal ma'ruf. Syukur adalah pujian bagi orang yang memberi kebaikan atas kebaikannya tersebut. Dalam kitab As-Sahah fi Lughah karya Al-Jauhari, ataupun dalam bahasa Malaysia disebut syukur ini artinya terima kasih. Nak terima kasih pada siapa? Terima kasihlah kepada Allah. Sebab itu ayat yang kita ulang permulaan daripada Ummul Quran, ibu pada Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum ayat lain. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan sekalian alam.
Terima kasih Tuhan kau hidupkan aku. Bangun pagi-pagi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Syukur padamu ya Allah kerana menghidupkan aku balik pada pagi ini. Kerana malam tadi mati ya Allah. Orang yang tidur ni mati. Dia panggil istilah dalam syarak mati. Kerana ada saja yang tidur malam tak bangkit-bangkit. Baru ni jemaah saya seorang. Dia duduk ngaji selalu kalau saya kuliah kat Kelang ni, kat masjid, dia duduk paling depan. Malam tu elok saja. Kan? Elok, tak ada sakit, tak ada tanda nak mati. Balik kuliah, dia makan dengan isteri anak-anak, sembang kat sofa, belum tidur. Masuk tidur, anak masuk tidur bilik, dia dengan isteri masuk tidur. Pagi besok isterinya kejut untuk bangun subuh, rupanya mati dalam tidur. Mati dalam tidur. Jadi sebab tu kita baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih Tuhan. Pagi ni kau bangunkan aku, hidupkan aku balik. Kerana pada malam tadi kau matikan aku tapi hidup. Ramai orang malam tadi ada berjuta-juta satu dunia ni mati malam tadi. Kita hidup balik. Kan? Malam besok tak tahu lagi. Malam besok tak tahu lagi. Jadi artinya syukur ini mudah bahasa terima kasih. Sedangkan istilah syukur dalam agama ni disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Syukur adalah menunjukkan nikmat Allah pada diri. Dengan lisan, ia berupa pujian, mengucapkan kesedaran diri bahawa telah diberi nikmat. Dengan hati, merupakan persaksian kepada Allah. Dan dengan anggota badan, merupakan kepatuhan dan ketaatan pada Allah. Ini boleh rujuk daripada kitab Madarijus Salikin, Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Satu manusia alim. Syukur ni artinya kalau orang tanya kita lepas ni, balik-balik anak tanya, mak apa makna syukur? Mak dia tak tahu. Mak dia kata jangan tanya. Jangan tanya. Besok anak tanya lagi, mak apa makna syukur? Kan mak dah kata jangan tanya. Kan? Masuk hari ketiga, mak apa makna syukur? Mak dah kata jangan tanya. Mak tak tahu kan? Mak tak tahu. Kadang-kadang anak cucu kita lebih pandai daripada kita. Betul tak? Kalau saya tanya hari ni, anak Nabi tahu tak? Anak Nabi. Hari ni siapa boleh bilang 12 orang isteri Nabi, saya bagi makan free 7 hari berturut-turut. Di mana-mana lokasi. Di Korea, di Jepun, kan? Amerika. Kan? Dia tahu Khadijah, Aisyah. Yang lain haram tak tahu. Kan? Tapi Kak KM dia tahu. Kak KM, Sajat. Itu bukan isteri Nabi. Kan? Yang lain tak tahu. Kan? Jadi sebab itu kita kata syukur ini 3. Yang pertama, lisan. Mengucapkan pujian atas nikmat yang Tuhan bagi. Yang kedua, hati. Persaksian. Dalam hati ni iktiqad, kepercayaan, nikmat. Macam warga kerja SKB. Ataupun usahawan-usahawan SKB depan saya ni. Orang lain pun berniaga. Orang lain berniaga tapi tak kaya. Tapi kita berniaga dengan SKB kaya raya. Orang lain bekerja. Tapi masalah Tuhan saja. Akak-akak abang-abang sekalian, kalau nak cari satu pekerjaan yang tak ada masalah, yang tak ada ujian, akak-akak abang-abang kena cari suatu office, pengarah urusannya malaikat Jibril. InsyaAllah tak ada masalah. Kan? Kalau selagi manusia yang mengurus, pergilah syarikat apa pun, pasti akan ada ujian. Ujian itulah dia panggil masalah ataupun dia panggil proses kerja. Sebab tu saya tak suka orang sebut masalah. Selalu dalam dia panggil program motivasi, selalu orang sebut masalah lah. Duduk kat rumah tangga, masalah lah. Memang orang kaki masalah tu. Cuba sebut bukan masalah. Masalah itu urusan kerja.
Walaupun berat, inilah urusan kerja saya, selesai. Sebab kalau kita tahu dia urusan kerja. Jadi syukur ni 3. Melalui lisan, ucapan, Alhamdulillah. Melalui hati, keyakinan, iktiqad, persaksian, Allah yang beri nikmat. Yang ketiganya, melalui anggota badan. Sebab tu saya sebut, orang yang tak semayang ni awal-awal lagi telah tertendang. Orang tak semayang ni, walaupun mulut Alhamdulillah, tapi tak semayang. Bila tak semayang, anggota tubuh badan tidak lagi taat pada Allah, artinya awal lagi awak orang kufur. Tak tutup aurat. Tak tutup aurat. Maka awal lagi, kerana itu dia panggil ketaatan kepada Allah. Sebab itu, saya kadang-kadang dijemput jugalah. Ada masa-masa dijemput. Pergi ke jabat, pergi ke baru ni pernah dijemput geng-geng artis. Kita bukan artis. Dijemput bagi program. Yang datang tu tak pakai tudung. Yang datang tu pakai seluar ketat. Yang datang tu, Tuhan saja tahu macam-macam make up klik. Kita tengok macam traffic light. Tapi bila kita sebut pasal ketaatan pada Allah ini, touching sikit amalan dia, dia mula bising. Dia kata, Ustaz, inilah kesilapan ahli-ahli agama. Memandang rendah kepada golongan seperti kami ini. Sedap dia kan? Memandang rendah. Kami ini, walaupun memakai seluar ketat, pakai seluar ketat sampai nampak yang tersirat, kan? Ada yang bujur, ada yang bulat. Macam-macam pesen ada kan. Kita tengok pesakit jiwa kan. Tapi Ustaz, walaupun kami macam ni, tudung tak pakai, rambut macam hantu kat 5, tetapi hati kami baik. Hati kami baik. Sudah kata nak jawab macam mana kan. Hati baik. Ramai tak orang sebut macam tu? Ramai. Ustaz, walau kami tak semayang, kami ni terkinja-kinja, berjoget sana, pakai seluar ketat. Hatta kalau kita jumpa pondan-pondan pun, dia sebut macam tu. Saya pernah sempat bekerja dengan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Sebelum kerja sendiri, salah satu kerja adalah pergi kaunseling pondan-pondan kat Cokit Road. Lorong Haji Taib. Kesian Pak Haji. Bahasa Arab, Taib ni baik. Tapi lorong tu, 3-4 lorong Haji Taib, semua pondan penuh. Kalau kita pergi kaunseling dia, jumpa dia, dia akan kata, Ustaz, selalu ahli agama ni salah, kata dia kan. Salah. Tengok kami macam ni, tapi kami ni semayang. Macam sajak tu lah. Kami semayang. Kami ni hati baik sangat. Walaupun kami macam ni, tapi hati kami baik. Kita kata porah. Kita kata porah. Sebab apa? Sebab kalau tidak taat kepada Allah, itu tidak baik. Tak baik. Bila tidak taat, perkara yang syariat sebut, walaupun awak buat baik, berjoget, gedegung-gedegang, kemudiannya ambil duit, hasil joget, tunjuk dedah aurat depan orang, 1 sen tak ambil, tapi sedekahkan semua kepada rumah anak yatim, 1 zarah pun tak dapat pahala. Mana dalilnya? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati ni satu ujian. Allah nak tengok siapa amal yang paling baik. Amal paling baik ini, kata Fudail bin Iyad, menafsirkan ayat ini ada 2. Syarat amal itu diterima, yang pertama, buat kerana Allah. Saya ni Ustaz berjoget kerana Allah dah. Apatah lagi tengok hasil joget, saya bagi pada anak yatim. Saya dah buat benda baik, tapi joget itu haram pada Islam, dedah aurat itu haram
pakai seluar ketat itu haram. Dedahkan aurat. Aurat ni bukan tak pakai tudung saja, pakai baju ketat pun haram. Kan? Sekarang trend Yahudi dia buat, nampak pakai jubah tapi melekat kat pinggang. Nampak susuk tubuh, itu haram. Itu haram. Kan? Maka sebab itu, maka perbuatan haram itu semua mengundang dosa. Walaupun hasil joget itu sedekah semua pada anak yatim. Sedekah pada fakir miskin, amal itu menjadi debu-debu dan habuk berterbangan, habaan mansurah. Tak ada nilai pada sisi Allah. Syarat yang kedua, mestilah menepati syariat. Ikhlas, yang kedua menepati syariat. Jadi 3 tanda syukur melalui lisan, alhamdulillah, melalui hati, persaksian, nikmat itu Allah yang bagi. Yang ketiga, anggota badan sentiasa taat kepada Allah. Lawan daripada syukur adalah kufur, iaitu enggan menyedari, bahkan mengingkari nikmat yang dapat adalah daripada Allah Ta'ala. Semisalnya Qarun berkata, innama autiyatuhu ala alimin indi. Sesungguhnya harta dan nikmat yang aku milik ini, aku dapat daripada ilmu yang aku miliki. Itu dipanggil kufur. Ada tak orang kata, saya ni sebab saya meniaga jadi kaya. Itu baru sebab, asbab saja. Ramai orang meniaga tak kaya. Kejayaan kita bukan sebab kita. Allah yang beri. Allah, ini dia panggil syirik. Syirik. Nasib baiklah saya meniaga. Kalau tidak, tak tahulah. Kan? Ramai juga orang meniaga bungkus. Kan? Tapi Allah yang bagi. Ini dia panggil syukur. Lawan dia kufur. Lawan dia kufur. Iaitu macam Qarun. Qarun ni kalau kita baca sejarah pada zaman Nabi Musa, punya kayanya, orang yang memikul kunci gudang-gudang harta kekayaannya sebanyak 40 orang pikul kunci. 40 orang pikul kunci. Kalau kunci ada besar ni, ataupun besar ni, besar jari ni, 40 orang pikul agak-agak berapa puluh ribu punya kunci. Sebab itulah bila Qarun ditenggelamkan dalam laut bersama Fir'aun, sampai sekarang orang dah buat program mencari harta Qarun. Buatlah naik bukit, turun bukit. Sampai sekarang cari harta banyak. Kan? Tapi apa kata Qarun? Innama autituhu ala ilmin indi. Aku kaya ni sebab ilmu aku. Dia tak rasa kaya itu dia panggil bukan manusia syukur. Sebab tu dalam mengaji akidah, kena mengaji. Ramai orang jadi syirik. Jadi syirik. Selalu kita pergi ke klinik. Allah uji, pergi klinik A tak sembuh. Ambil antibiotik yang sama. Pergi klinik B sembuh. Kita pun kata nasib baiklah. Doktor tu bagus. Kan? Sembuh penyakit. Syirik pada Allah. Kan? Sembahyang ditolak. Puasa ditolak. Kerana kita mempersekutukan Allah. Kita mengambil tempat Allah yang maha penyembuh. Maka kita tukar dengan doktor itu yang maha penyembuh. Nasib baiklah awak tolong saya banjir baru ni. Kalau awak tak tolong, mati dah saya. Itu dia panggil perkataan-perkataan mengundang syirik pada Allah. Syirik ini sebesar-besar kezaliman. Sembahyang tak terima. Ibadah tak terima. Puasa tak terima. Ya bunayya, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anak kesayanganku, kata Luqman dalam Quran. Jangan kamu syirik kepada Allah. Kerana syirik ini sebesar-besar kezaliman. Apa ucapan orang beriman? Ucapannya, alhamdulillah saya
berniaga ni dengan izin Allah. Allah permudahkan urusan, Tuhan bagi jadi senang. Kan? Alhamdulillah, dengan bantuan awak melalui izin Allah, selamat saya daripada tenggelam banjir. Alhamdulillah, dengan Datuk bagi kerja pada saya dengan izin Allah. Alhamdulillah. Selalu kena sebut nama Allah. Kalau tidak, kita boleh jadi syirik. Sebab tu jangan jadi macam Fir'aun. Jangan jadi macam Qarun. Dia kaya sebab konon-konon dia bijak lah. Saya bijak berniaga. Akhir jadi kaya raya. Orang lain macam tak bijak. Sebenarnya Allah yang bagi. Semua barang kita dalam dunia ni pinjaman belaka. Kan? Jadi sebab itu, kita kata bahawa syukur itu lawannya kufur. Baik. Poin yang kedua, syukur ini satu daripada sifat Allah. Alangkah hebatnya bila kita jadi manusia yang bersyukur sampai Nabi minta doa, tolonglah ya Allah, salah satunya jadi aku hamba yang syukur. Syukur ini walaupun sekecil-kecil nikmat yang kita dapat. Bangun pagi, sujud syukur. Selamat banjir, sujud syukur. Naik kapal terbang, saya punya banyak kali ya. Naik kapal terbang banyak kali dah. Tuhan tak jadi mati. Syukur. Ada sekali tu, nak pergi ke Korea jugalah. Nak pergi Korea. Sampai tengah jalan, tiba-tiba blackout satu kapal terbang. Blackout. Habis mati. Pramugara pun umum. Pramugari umum. Semua orang fasten your seat belt. Sebab apa? Kita ada emergency. Tiba-tiba bekalan elektrik terputus tiba-tiba. Kita sedang mendapat kebenaran untuk landing emergency di Hong Kong. Masa tu tak gila namanya. Dalam kapal terbang aircon mati, lampu sebiji pun tak ada. Masa tu ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Maka akhir sekali senyap semua, senyap. Sampailah dapat kebenaran landing di Hong Kong, barulah nampak darat, bau semua, Masya Allah, cepat-cepat. Sedang elok landing. Ya Allah, ya Tuhanku, syukur pada Allah. Itu salah satu. Ada sekali saya naik, kapal terbang nak take off. Dan nak take off lah. Sedang elok, baru dah tengah press minyak ni, punya laju tiba-tiba slow balik. Rupanya enjin tiba-tiba rosak. Kata kapten, Alhamdulillah, syukur. Kapten Melayu. Dia kata syukur pada Allah. Kalaulah ditakdir kita naik tadi take off, mungkin akan berlaku letupan. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya pernah naik sekali tayar kapal terbang. Tak pernah pecah-pecah tayar. Sedang elok nak take off, tiba-tiba tayar depan pecah. Padahal dia tubeless. Pecah. Akhir sekali berhenti kat tengah landasan, datang bomba apa pakat tarik ke tepi balik kan. Masya Allah. Cuba bayang kalau terbang, nak landing macam mana, tayar tak ada. Landing dalam air. Itu antara sebahagiannya. Jadi bila kita jadi macam tu, sujud syukur, ya Allah. Kan? Kalau engkau belum bagi lagi. Saya masuk ICU baru ni. Masa kena COVID stage 5, pada 2 tahun lepas. COVID tengah kuat tu. Masuk ICU, nurse datang. Ustaz, kata dia, yang katil ujung meninggal malam tadi. Saya kata, apa hal nurse ni bagi tahu kau pasal mati aja. Kemudian, petang pula, Ustaz, yang kat ujung kaki Ustaz pun mati juga. Ustaz yang belah kanan pun mati. Tiap-tiap hari mati. 3-4 orang duduk dalam ICU sama dengan saya. Seolah-olah nurse ni bagi isyarat, Ustaz pun standby. Sebab tak lama dah. Tengok macam ni dah stage 5 dah. Pakai gas yang dah panas.
Tunggu saat nak tidurkan saja dah. Kan? Doktor pun dah telefon isteri anak-anak standby lah. Standby. Sebab apa proses terusnya pagi besok kalau oksigen masih drop kita terpaksa tidurkan 50-50. Dalam ICU tu mati seorang-seorang. Ya Tuhanku kan. Tiba-tiba Tuhan buat takdir pagi besok oksigen naik balik. Lega tak jadi mati pas sekarang kan. Syukur pada Allah. Itu dia panggil. Makna syukur ini salah satu daripada sifat Allah. Mana ayat Qurannya? Innallaha ghafurun syakur. Ghafur ini, kata Imam Jarir At-Tabari, Ghafur ini Allah Maha Pengampun. Ghafur ini yang kita dok minta astaghfirullahalazim. Ghaffar. Ghafur ini artinya padam. Ghafur ni juga artinya tutup. Artinya hapus, delete. Bila kita minta ampun, Allah menutup dosa kita. Maha Ghaffarnya Allah. Syakur, kata Imam At-Tabari, syakur ni artinya maha pembalas kebaikan. Sehingga kan Allah lipat gandakan ganjarannya. Ini dalam tafsir At-Tabari. Makna syukur ini salah satu daripada sifat Allah. Syakur. Syakur ini artinya maha memberi atau membalas kebaikan. Kita buat baik, Allah ni walaupun dia Khalik, pencipta kita, tapi dia ni maha pemberi kebaikan. Kita buat baik, dia balas baik. Macam orang sedekah kan? Orang sedekah. Kalau tuan-tuan baca apa dah nama orang kaya yang tokek komputer tu, saya pun lupa dah. Siapa ingat yang itulah yang jual PC yang kaya tak kejadah namanya. Dalam dunia ni, ya Allah, manusia paling kaya dalam dunia tu. Lupa dah nama apa, kakak ingat kan? Bill Gates. Bill Gates. Kak Sarah kata bantu ya. Dulu dia nombor 1, sekarang jatuh nombor 2. Bill Gates. Tuan-tuan tahu, dia orang kafir. Tapi dia ada yayasan Bill Gates. Yayasan. Macam SKV lah. Kita ada yayasan kita. Daripada hasil keuntungan, kita alhamdulillah. Semalam saya jumpa doktor dengan Puan Hajah Kartika. Malam tadi saya pergi rumah dia. Kebetulan dia nak pergi umrah. Hari Jumaat ni nak pergi Korea. Balik Korea nak pergi Kota Baru. Balik Kota Baru nak pergi umrah. Kan? 19 hari bulan. Jadi duk bincang semalam. Kita bawah yayasan. Kita nak cari satu tanah. Untuk kita buat satu masjid 100% daripada yayasan SKB. 100%. Masjid yang Puan Hajah Kartika buat di Krum Pinang. Bawah yayasan juga. Dengan dibantu oleh family-nya. Di Krum Pinang. Satu pondok yang saya juga telah pergi bersama Puan Hajah Kartika dan doktor dan mama. Di Krum Pinang, Ustaz Abdullah telah siap 100%. Tiap-tiap hari ada ribuan orang yang sedang mengaji kat situ. Tahu dah apa faedah yang dapat pada usahawan SKB? Apa faedah dapat pada staf SKB? Jualan-jualan SKB yang menjana jutaan itu diinfakkan kepada pembinaan masjid tersebut, maka selama mana masjid itu digunakan, budak-budak hafal Quran. Ustaz Lah tu dulu saya kenal. Anak angkat mama. Kan? Kenal sangat-sangat sejak daripada arwah abah masih ada lagi. Sangat rapat dengan dia. Susahnya pondok itu susah Tuhan. Budak nak makan tak cukup. Akhir sekali terpaksa duduk atas padang. Baca surah Al-Waqi'ah. Menadah tangan ke langit. Ya Allah, tolong turun rezeki.
Susahnya budak-budak nak makan ini. Susahnya. Maka alhamdulillah Puan Hajah Kartika, kemudian doktor, mama dan family dia pakat-pakat tolong jutaan ringgit. Bukan RM1 tu. Daripada awal kita pergi dulu, sekarang dah siap 100%. Masya Allah, saya rasa cemburunya. Cemburu dengan warga kerja SKB. Sama ada staf ataupun usahawannya, tanpa tuan-tuan sedar, staf kita tak berniaga. Tapi tuan-tuan yang tolong permudahkan urusan perniagaan, ada yang kerja bahagian store, ada yang kerja MIS, ada yang buat poster, ada yang buat marketing, ada yang buat training, ada pelbagai bidang, semua menjayakannya tanpa sedar. Tiap-tiap saat mengalir pahala tanpa sedar. Masya Allah. Selama mana? 1000 tahun selagi pondok tu ada. Pondok tu sekarang ni ada hampir 1000 orang pelajar. Tiap-tiap hari menghafal Quran. Subhanallah. Kemudian minggu depan, Puan Hajah Kartika balik daripada Korea dengan doktor, dengan staf. Minggu depan akan pergi rasmi pula satu masjid di Tanah Merah 100% yang mama dan family-nya buat 100%. Masya Allah, kan? Saya percaya itu juga ada sebahagiannya daripada Yayasan SKB. Semalam doktor sebut kat saya, dia kata Ustaz cuba tengok mana-mana tanah yang ada, nanti kita akan buat satu projek masjid bawah yayasan 100%. Tuan-tuan untung, orang yang paling untung dunia akhirat. Berniaga dalam SKB, bekerja dalam SKB, untuk dunia tuan-tuan dapat, untuk akhirat, kita ni orang bukan banyak qiyamul lail. Kita orang bukan banyak baca Quran, berzikir pun tak banyak. Tapi tanpa kita sedar, kerana majikan kita dan syarikat yang kita kerja, hasil titik peluh kita sebagai pekerja dan sebagai usahawan, sumbangan kita akhir syarikat ini bersyukur pada Allah, menginfakkan kembali kepada sesuatu dipanggil sedekatun jariyah, selama mana orang guna perkara tersebut 1000 tahun. Kita mati dah, tapi pahala berjalan macam hidup. Sebab tu syukur pada Allah menjadi suatu yang dipanggil suatu ledakan motivasi untuk bekerja, kerana di sini dunia ada, akhirat pun ada. Masya Allah, kan? Jadi semalam doktor sebut, saya kata kalau nak cari, kita nak manage, kena cari sekitar Selangor lah. Saya pun duduk sini, kemudian doktor pun duduk sini, Puan Hajah Kartika duduk sini, kan? Jadi insya-Allah mudah-mudahan satu hari nanti wawasan itu boleh tercapai dengan tim kerjasama semua. Maka sebab itu kita kata salah satunya Asy-Syakur ini nama Allah. Buat baik Tuhan bagi. Saya nak sebut Bill Gates tadi, dia orang kafir. Tapi dia percaya, kata orang putih, the more you give, the more you get. Orang putih dia percaya benda ni. Orang hitam yang tak berapa percaya. Kan? Orang putih dia percaya. Tengok orang putih yang kaya-kaya, majoriti mereka ini ada yayasan. Keuntungan perniagaan, walaupun tak ada pahala pada sisi Allah, tapi mereka percaya suatu hukum karma dalam dunia ini, kalau awak buat baik, Tuhan akan bagi lebih. The more you give, lagi banyak memberi, lagi banyak yang Tuhan datang. Saya berkawan dengan Puan Hajah, dengan doktor ni sudah 20 tahun. 20 tahun. Dulu-dulu kami satu Malaysia ni pergi sama. Tidur satu bilik, tidak satu bantal. Tidur sebilik. Tidur sebilik tengah malam, doktor dok kejut, "Jom Ustaz, pukul 2 pagi kita pergi cari makan." Dua-dua kaki mencekik kan. Jadi pergi Sabah, Sarawak, ke mana saja. Berkawan dengan doktor ni dah 20 tahun. Kemudian dengan Puan Hajah Kartika selepas itu sampai sekarang ini, saya melihat suatu yang ada pada SKB yang akan mempertahankan.
Salah satu sifatnya adalah infak pada jalan Allah. Tuan-tuan tengok, siapa pun yang bisnes, kalau dia banyak infak sebagai tanda rasa syukur, jangan bimbang lah. Jangan bimbang. Orang putih kata, the more you give, the more you get. Tapi kata Islam, la in syakartum la azidannakum. Lagi kamu syukur, dengan cara banyak kamu beri, lagi banyak dia datang. Tuan-tuan tahu tak berapa banyak? Saya salah satu daripada board director kepada Yayasan SKB ni. Kan? Daripada awal penubuhan dulu. Kemudian, tuan-tuan tahu tak berapa puluh juta lah yayasan ni bagi. Kan? Tiap-tiap tahun. Ya Allah, saya kata, untungnya peniaga-peniaga SKB, usahawan-usahawan, kemudiannya staf-staf SKB yang masih setia sampai sekarang. Subhanallah. Tanpa kita sedar, pahalanya mengalir tu. Sebab sifat Allah ni asyakur. Allah ni dia suka kita buat baik, dia balas kebaikan. Lagi banyak, lagi dia balas. Sebab tu kalau kita syukur, salah satu syukur, lagi banyak kita dapat, lagi banyak infak. Lagi banyak kita dapat, lagi banyak taat pada Allah. Lagi banyak kita dapat, lagi banyak dekat pada Allah. Itu dipanggil asyakur. Maka kita mengambil salah satu nama Allah, iaitu pembalas kebaikan yang berlipat tadi. Di dalam ayat lain surah At-Taghabun, wallahu syakurun halim. Wallahu syakurun halim. Allah ini yang syakur lagi halim. Syakur ini kata Imam Ibn Katsir, membalas kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang banyak. Al-Halim, maha lemah lembut. Maha lemah lembut. Jadi kalau kita anak-anak hati keras, bacalah. Selain daripada latif, lembut juga. Halim juga maha penyantun Allah. Sebab ada satu zikir yang Nabi ajar, kalau kita ada masalah, kalau kita ada hajat, jangan tinggal baca doa ini. Baru minta hajat. Baru minta hajat. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ar wa rabbul arshil karim. Hadis sahih. Kata Nabi, kalau awak ada hajat, awak ada masalah, sebut kalimah itu, baru sebut hajat, pasti Allah makbulkan apa saja hajat. Tengah jalan, balik daripada kerja, tiba-tiba ada berlaku banjir. Minta dijauhkan. Baca ayat ini. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Salah satu nama Allah, iaitu Al-Azimul Halim. Tuhan yang maha agung lagi maha penyantun. Tuhan ni maha pelayan. Kalau kita rapat dengan dia, dia akan lagi jaga kita. Kalau kita, Ustaz nak ayat itu, kata Kak Nabila, nanti saya akan post pada Kak Nesh depan ni, pada Kak Nesh, nanti tolong pakat baca. Tolong pakat baca. Kerana doa ni maksur, satu dunia tahu. Contoh meniaga, ya Allah nak bagi sale bulan ni naik. Yang bekerja, ya Allah banyaknya masalah, macam manalah yang duduk department marketing, pening kepala kan. Yang duduk department training, macam-macam masalah Tuhan uji agar Tuhan permudahkan. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Ini daripada Nabi. Ulama-ulama pun baca.
Ulama pun baca. Sebab apa? Nabi sebut. Kalau ada masalah, baca. Ada ujian, baca. Nak selesai hajat, baca. Apa saja hajat dalam dunia, baca, Tuhan pasti. Saya sebut ni sebab banyak dah. Banyak dah kita mengalami kebuntuan hidup. Rasa macam nak bunuh diri. Oh, macam-macam. Nampak ceria. Sebenarnya nak bunuh diri banyak kali kan. Cuma tak terjun jambatan Pulau Pinang lagi. Jadi baca tu. Salah satu sifatnya Al-Azimul Halim. Engkau ni maha lemah lembut. Nanti akan datang. Kita bagi yang tu dulu. Kan? Ada satu doa lagi. Ya musabbibal asbab. Ya fatihal abwab. Ya sami'al aswad. Ya qadiyal hajat. Ya mujibad da'wat. Ij'alni minan najihin. Nanti kita bagi. Tak apa. Ambil yang tu dulu. Nanti saya akan post pada Kak Nesh. Nanti masuk dalam grup sekejap lagi. Ya? InsyaAllah. Baik. Maknanya Allah ini, dia itu syakur lagi halim. Kata Imam Ibn Katsir, syakur ini Allah ni membalas kebaikan. Yang banyak. Banyak. Buat sikit tapi dapat banyak. Saya ambil contoh. Salah satu zikir yang semua orang jangan tinggal sebelum tidur. Zikir ini semua orang dah hafal. Cuma tak baca. Dalam hadis sahih. Yang disebutkan oleh Imam Ibn Hibban dalam sahihnya. Apa dia kata? Barang siapa yang nak tidur malam, membaca 3 kalimah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Akak-akak abang-abang sekalian, buih di lautan ni satu tidak terkira. Bukan Selat Melaka saja. Laut Cina Selatan, Laut Antartik, Laut Antartika, Laut Merah, Laut apa benda lagi lah. Buih saja tak terhitung berapa juta bilion. Kata Nabi, dosa awak sebanyak buih itu tak terhitung, Allah ampun. Dan buih ini tidak boleh ditimbang. Terlalu banyak. Maka dosa kalau sebanyak buih di lautan pun Allah ampun. Ini dia panggil sifat Allah Asy-Syakur. Wallahu syakurun halim. Apa makna syakur? Maha pemberi kebaikan yang banyak. Kita buat sikit, dosa banyak dulu. Dulu ada di depan saya ini tak pakai tudung. Kan? Dulu ada di kalangan kita tak semayang. Dulu ada di kalangan kita buat maksiat. Semua manusia berdosa. Tapi baiknya Allah Asy-Syakur ini, daripada Asy-Syakur, maha pemberi kebaikan. Apa ayat kita nak baca belum tidur? 3 ayat. Semua dah hafal. Cuma tak baca. Iaitu kata Nabi dalam hadis sahih, bacalah olehmu, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Semua dah hafal. Tak ada siapa yang tak hafal. Cuma susunan dia macam tu, tapi baca belum tidur. Dah baca 3 kul, baca ayat kursi, selawat pada Nabi. Baca ni. La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Cukup. Mengucap la ilaha illallah, tidur tu. Lalu kata Nabi, 3 ayat tak sampai pun 10 saat. Tak sampai 10 saat, itulah Asy-Syakur.
Maha pemberi kebaikan yang berlipat ganda. Cuba bayang dengan hanya bersyahadah pada Allah, membaca kalimah hauqalah, la haula wala quwwata illa billah, dan membaca baqiyatus salihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebelum tidur, kata Nabi, seluruh dosa walaupun sebanyak buih di lautan diampunkan seluruh. Kita selalu baca lepas sembahyang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Semua hafal dah. Tapi sebelum tidur, berapa ratus kali nak baca ustaz? Sekali saja. Baik dah Allah? Baik. Nampak macam mudah kan? Tapi selalu naik atas katil, naik atas katil, kaki duk bergoyang. Naik atas katil dia bukan baca tu, dia dah tengok YouTube. Habis dah. Cerita-cerita, tengok cerita, tengok filem, tengok ya. Tak tengok YouTube, tengok Facebook. Facebook seal masuk dah hari ni kan. Kan? Kemudiannya tak je Facebook, baca status WhatsApp. La ilaha illallah. Saya tak kata salah baca lah, yang tu pun perlu juga. Tapi janganlah sampai tak boleh nak baca. Selalu naik atas katil, sedang elok goyang kaki. Tak sempat bismillah. Terus krrrr selalu kan. Jadi mulai malam ni, jangan tinggal yang ni. Sebab kita dosa banyak. Tapi asyakurnya Allah ini, maha pemberi kebaikan yang berlipat ganda. Buat sikit tapi dapat banyak. Yang ni kalau nak syarah yang ni, mungkin kena seminggu baru habis. Nak syarah tajuk ni, buat sikit dapat banyak. Ada beribu-ribu perkara dalam dunia ini, berdasarkan hadis Nabi, kita buat sikit tapi datangnya banyak pahala. Ambil yang tu dulu. Dosa kita banyak, gugur, leburkan dosa, takut itu malam akhir, malam ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Cukup. Seluruh dosa walaupun sebanyak buih di lautan, jaminan lisan Nabi diampun. Itulah asyakur. Itulah asyakur. Masya Allah. Kan? Sedekah. Tiap-tiap hari jangan tidak ada sedekah. Walaupun RM1. Walaupun 50 sen. Macam selalu Puan Hajah Kartika sebut pada tim SKV. Apa dia kata? Sediakan tabung, dia panggil tabung subuh. Sedekah subuh. Letak depan, saya letak depan meja online saya ni, tiap-tiap hari, tabung duk jauh sikit, nak tunjuk tabung tak boleh. Kan? Tiap-tiap hari masuk kat sini, saya masukkan duit. Cukup seminggu, serahkan. Pada masjid ke, pada fakir miskin ke. Tuan-tuan tengok, apa akan jadi. Kerana sedekah ini, kata Nabi, memadamkan neraka, memadamkan dosa. Sebagaimana air memadamkan api. Walaupun Allah tak pandang 1 juta, 2 juta. Allah pandang ikhlas. Nanti kita akan bincang tajuk khas. Yang ni kena 2 kali lagi baru habis. Tajuk ni. Asyakur ni pukul, minta maaf Kak Nes, 9.28. Kan? 9.28. Jadi, kita ambil sampai situ dulu. Syukur ini salah satu daripada Asma'ul Husna. Nama-nama Allah yang indah. Asyakur artinya Allah yang memberi kebaikan yang berlipat kali ganda. Jadi kita tanda rasa syukur, maka berterima kasih kepada Allah yang telah memberi jutaan kebaikan yang tak terhitung. Cuma kita saja tak rasa. Kan? Kita tak rasa, mata celik. Ramai orang buta. Telinga tak pekak, ramai orang pekak. Otak tak gila. Saya tiap-tiap hari rumah saya ni dah 3 tahun. Ada satu makcik gila, dia datang makan rumah saya. Sudah 3 tahun. Pagi, petang, tengah hari. Pagi, petang, tengah hari. Sekarang ni,
Apa-apa benda pun kita cakap ke anak-anak, kalau nak beli apa, standby makcik tu satu. Tapi kita rasa ketenangan jiwa dengan asbab dia datang bagi makan, pakai seluar pendek, rambut menggerbang macam tu kat lima, mandi pun tidak, pergi rumah orang lain semua orang halau, tapi dia datang rumah saya, dia tak masuk rumah, dia tapi duduk belakang rumah. Datang ketuk pintu, datang tiap-tiap pagi. Pagi tadi pun dah datang dah. Pagi ni kita makan lempeng. Maka apa yang kita makan dia dapat. Tengah hari nanti dia datang lagi. Maka kita rasa ketenangan jiwa sebab tiap-tiap hari ada sedekah. Tiap-tiap hari. Kan? Kita tak tahu mungkin itu sebab tu orang datang tu dia panggil kiriman Allah. Jangan halau. Kerana mungkin dia kiriman Allah nak ampun dosa kita, kita tak tahu. Jadi pada hari ini kesimpulan yang kita dapat bincang ialah jadilah kita orang yang bersyukur kerana syukur itu salah satu nikmat Allah. Syukur itu tanda terima kasih.